seterusnya buat warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Diharapkan kepada semua tidak pilih sama ada masih berada di kampus ataupun berada di rumah dalam keadaan sihat walafiat, terus jaga SOP, jangan lupa cuci tangan anda. Okey, baik, hari ini kita nak jawab persoalan-persoalan di minda pelajar-pelajar yang bakal pulang ke kampus. Sebentar tadi kalau anda lihat, kita telah melihat video SOP. Saya pasti banyak persoalan yang timbul di minda-minda pelajar-pelajar. Jadi kita bawakan 4 panel yang cukup hebat hari ini. Bukan saja-saja saya diapit oleh 4 jejaka hari ini, walaupun saya macam agak nervous lah hari ini. Tapi tak apa, kita cuba bawakan yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita. Dan sebelum kita bergerak, saya nak bagi informasi kepada semua. Hari ini kita ditaja oleh Monty Coffee yang baru dibuka di FSSK. So nanti kalau dah balik ke kampus, bolehlah support perniagaan Monty Coffee. Sambil-sambil study tu ngantuk ke apa, boleh minum kopi kita. Okey, saya akan kenalkan kepada anda semua 4 panel kita hari ini. Di sebelah kiri saya ialah Profesor Mahathir TS Dr. Norisan daripada Kolej Dato' On. So, Prof, sihat Prof? Alhamdulillah sihat. Macam mana persediaan pelajar-pelajar di kampus? Alhamdulillah, persediaan untuk menyambut pelajar-pelajar kita kembali di universiti ini memang sangat memujakan. Dan untuk pengetahuan, kita telah membuat persiapan yang rapi sebulan yang lalu untuk menyambut semua pelajar-pelajar kita untuk kembali ke kampus pada 17, 18 dan 19. Jadi memang kita sangat terpuja, dan tetapi kita juga telah menyediakan SOP yang perlu diikuti oleh semua pelajar kita agar kesihatan pelajar kita dapat kita jamin dan juga kita pastikan. Okay? Jadi itu yang orang kata sebagai warga UKM ni kita memang menanti-nanti saat ini. So, kita excited sangat sebenarnya. Setahun lebih kita tak balik kampus, so tak sabar nak menanti kepulangan anda semua untuk balik ke kampus. Okey, baik, seterusnya saya perkenalkan Dr. Azman Abbas daripada Pusat Kesihatan UKM. Macam mana Dr. sihat? Sihat, alhamdulillah. Persediaan pusat kesihatan macam mana? Pusat Kesihatan Universiti adalah salah satu tempat yang memang insya-Allah adik-adik semua akan berkunjung lah, at least sekali dalam sepanjang pengajian ni kan. So kita memang alhamdulillah kita dah bersedia, dan kita pun dah bekerjasama dengan banyak pihak, HCP, pihak perumahan dan pihak kolej dan sebagainya untuk menerima kedatangan adik-adik semua dengan sebaik mungkin ya. Okey, kita insya-Allah kita akan pastikan keselamatan dan kesihatan para pelajar berada dalam keadaan yang sangat optimal. Alhamdulillah, okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya kenalkan Dr. Darman Nordin daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bela. Doktor, macam mana sekarang fakulti ni kena masuk ke dalam fakulti ke macam mana keadaan di FKEP sendiri? Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua, kepada panel, fungsi dan juga semua para pelajar yang bersama-sama kita pada malam ini. Jadi untuk di fakulti kita pun telah bersedia untuk menyambut kepulangan pelajar kembali ke kampus, terutama ke fakulti, dan segala persiapan ini telah dibuat secara rapi, telah disusun secara rapi, dan kita kena pastikan segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib memang kita dah patuhi. Dan dari segi jarak dan sebagainya, penggunaan ruang, kita pastikan ada jarak antara 1 hingga 2 meter. Jadi kita pun sanitize, kita lakukan sanitasi semua tempat yang bakal digunakan oleh para pelajar. Dan untuk maklumat, memang hanya pelajar-pelajar yang akan menjalani makmal, bengkel dan juga studio yang digunakan kembali ke kampus. Jadi yang online, kuliah dan sebagainya masih dijalankan secara dalam talian lah. Kita tak perlu risau lah, semuanya dah disiapkan oleh fakulti. Okey, terima kasih Doktor. Seterusnya saya perkenalkan Profesor Madya Sevia Dr. Adi Irfan daripada Pusat Perumahan Pelajar. Saya pasti Pusat Perumahan Pelajar pun antara yang sibuk nak sambut kepulangan pelajar. Jadi bagaimana persediaan di PPP sendiri? Okey, terima kasih. Dan juga rakan-rakan di panel, alhamdulillah seperti rakan-rakan yang lain di fakulti, di kolej dan juga pusat kesihatan, kita juga sedang giat menyusun atur
pelajar-pelajar untuk kembali ke kolej masing-masing. Okay. Dan seboleh mungkin kita akan cuba menempatkan semua pelajar yang berkeperluan di dalam kolej. Di dalam kolej. Dan sebab masa ini saya rasa dalam sistem para pelajar sudah boleh melihat, sudah boleh mula melihat kolej mana, bilik nombor berapa, dan persiapan sedang giat dilakukanlah. Okey, terima kasih Prof. Baiklah, saya pasti banyak persoalan dalam minda pelajar-pelajar sekarang dan kita berterima kasih kepada UKMC Swaklik sebab dah kumpulkan persoalan-persoalan. So saya akan bawakan kepada anda soalan-soalan yang anda sendiri telah tanya di Instagram ataupun dan sebagainya. Kita akan tanyakan dan kita akan rungkai persoalannya pada malam ini. Okey, kita terus pergi kepada persoalan kita hari ini. Yang pertama ni soalannya saya akan tujukan kepada Prof. Nurisan. Okey, banyak student ni mengadu soal isu pertukaran bilik selepas tempoh pemantauan kendiri. Jadi saya nak tanya kepada Prof, adakah sekarang ni kita masih lagi dengan perkara tersebut ataupun nanti lepas pemantauan kendiri duduk juga bilik situ? Itu maksudnya. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Dalam fasa pemantauan kendiri, iaitu dalam masa 10 hari, pelajar akan ditempatkan di bilik seorang satu. Di mana pada waktu itu pelajar kena mengikuti garis panduan yang ditentukan dalam fasa pemantauan kendiri. Seperti mana mereka perlu pergi ke kafe yang hanya boleh beli makan secara bungkus sahaja. Okey. Dan pada masa yang sama mereka kena kembali balik ke bilik mereka. Tidak boleh keluar daripada compound, kita panggil compound kolej itu. Jadi selepas 10 hari seboleh-bolehnya kita akan cuba untuk tidak memindahkan semua pelajar kalau boleh. Tapi ada setengah-setengahnya, kalau ada keperluan kita akan cuba pindahkan pelajar mengikut blok-blok yang sedia ada. Jadi dia sebenarnya bergantung kepada kekosongan blok yang sedia ada. Sekiranya kita dapati bahawa kolej itu mempunyai cukup tempat untuk pelajar-pelajar diisolasi dan terus duduk di situ, kita akan pastikan mereka terus duduk sebab kita nak kurangkan pergerakan dia daripada satu blok ke satu blok yang lain. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak pastikan bahawa tiada pertembungan di antara pelajar yang dalam pemantauan kendiri dan juga pelajar yang memang dah berada di UKM. Jadi mereka tak bertemu. Yang itu yang kita nak pastikan. Sebab utamanya di sini adalah kesihatan warga kita. Yang itu yang kita ambil berat dan kita akan pastikan bahawa pelajar-pelajar kita yang ada di isolasi, kalau mereka akan dapat bilik isolasi itu sebagai bilik mereka, itu sudah merupakan satu alhamdulillah. Dan kalau sekiranya ada yang perlu dipindahkan, so maknanya dipindahkan pun tidaklah jauh, maknanya tidaklah ke kolej lain, tetapi hanya di blok bersebelahan kemungkinan. Jadi insya-Allah kita akan cuba pastikan pelajar-pelajar kita dibantu dan juga diberikan kefahaman yang lebih baik dalam sama-sama kita mencegah pandemik ini. Jadi semua tak perlu risau. Kalau pindah pun pindah dekat area-area kolej je. Yes. Jangan risau. Kita tak payah nak risaulah. Okay, insya-Allah kita nak beri yang terbaik untuk student-student kita yang bakal pulang. Baik, seterusnya ada soalan saya tujukan kepada Dr. Azman. Ada student tanya, kalau nanti lepas tempoh pemantauan kendiri demam ke, sesama ke, batuk ke, macam mana? Okey, sekiranya adik-adik semua ada masalah kesihatan bukan saja menyebabkan batuk, sesama dan sebagainya, selepas tempoh pemantauan kendiri itu, okey, adik-adik boleh pergi ke Pusat Kesihatan Universiti, PKU So PKU tu memang dekat je dengan, ada beberapa kolej yang dekat di situ. Okey. Di sana adik-adik akan disaring sebelum masuk ke dalam kompleks PKU tu, dan di dalam kompleks PKU tu kita ada doktor yang memang akan memeriksa dan akan membantu segala masalah kesihatan yang adik-adik semua hadapi. Dan sekiranya memerlukan rujukan pakar, kita akan rujuk kes tersebut kepada hospital panel kita, iaitu Hospital Chancellor Tunku Place di Ceras. Dan kita pun ada juga hospital lain, iaitu Hospital Kajang dan Hospital Serdang, yang kita refer biasanya untuk kes-kes kecemasan. So don't worry,
kalau ada masalah kesihatan selepas daripada tempoh pemantauan kediri tersebut, just datang, kita akan bantu. Jadi ibu-ibu bapa pun mana tahu risau kan, anak-anak pulang, tak payah risau, kat sini kita cukup. Dari segi kesihatan semua kita akan provide. Kalau ada masalah pun kita akan rujuk ke panel UKM sendiri. Itu jangan risaulah. Okey. Seterusnya saya nak tanyakan soalan ini kepada Dr. Darmai. Doktor, macam sekarang ni student dekat fakulti, dia orang akan balik ke fakulti. Macam ada kawasan-kawasan yang perlu dikunjungi. Jadi dalam kawasan fakulti tu, kawasan mana je yang dibolehkan untuk student-student berkunjung? Anda kata nak pergi beli makan, mungkinlah di fakulti ada tempat beli makan yang boleh ke? Sebab fakulti ni kita dah lama tak masuk. Kalau college ke, pusat kesihatan ke, dekat susantang, kita memang akan selalu masuk. Fakulti ni jadi soalan pelajar-pelajar. Okey, terima kasih. Untuk fakulti, yang kita concern atau kita perlu berikan perhatian adalah pelajar tahun 1. Pelajar ni belum pernah datang ke universiti utamanya, lebih-lebih ke fakulti. Jadi kita rasa mungkin mereka ni akan ada masalah. Pelajar-pelajar sini mungkin mereka dah tahu, kalau kita sebut saja kafe dan sebagainya, mereka dah tahu mana lokasi tersebut. Tapi jangan risau, di fakulti sendiri pun apa yang aktiviti yang kita benarkan berlaku di fakulti adalah aktiviti yang melibatkan makmal, saya sebut tadi di tingkat awal tadi, makmal, studio, bengkel dan sebagainya. Tapi perkara-perkara yang melibatkan perbincangan, pertemuan secara berkumpulan, itu kita tidak benarkan. Sebab kalau menjadi budaya pada pelajar, kalau dilihat mereka sendiri akan duduk bersama-sama di ruang lega fakulti untuk berbincang dan berdiskusi dan sebagainya. Jadi itu kita risau akan menimbulkan satu perkara yang kita boleh risau lah. Jadi kita apa yang kita benarkan adalah pelajar hanya daripada katakan mereka ada makmal di jabatan masing-masing, mereka hanya bergerak daripada kampus, daripada college dan terus ke fakulti, dan mereka akan terus ke makmal. Selesai saja urusan di makmal dan sebagainya, mereka tidak dibenarkan untuk pergi ke duduk melipat dan sebagainya untuk berbincang, berbual dengan kawan-kawan. Jadi kita minta mereka untuk terus, sekiranya urusan dah selesai, mereka boleh terus kembali ke college masing-masing. Tapi sekiranya mereka hendak pergi ke kafe dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Mereka boleh terus ke kafe dan makan di sana dan sebagainya lah. Cuma yang penting sekali jangan ada berkumpul di satu-satu tempat tanpa ada tujuan yang khusus seperti makan dan sebagainya. Kita elakkanlah kumpul-kumpul dan sesak-sesak sebab kita risau akan berlaku jangkitan ataupun apa-apa yang tidak diingini. Okey, baik, seterusnya saya nak tanyakan, terima kasih doktor. Seterusnya saya nak tanyakan soalan ini kepada Prof Adi. Selepas waktu pemantauan kendiri, kita akan duduk bilik seorang bilik. Jadi ada student tanya, boleh ke lepas tu nak berkongsi bilik? Maksudnya nak double, bilik double lah. Naklah mungkin bilik single mahal ke macam mana saya tak pasti. Tapi mungkin boleh ke lepas tu nak kongsi bilik? Terima kasih, soalan yang baik. Seperti yang Dr. Nisan sebut tadi, kita kalau boleh sebuah limit kita nak kawal. Dan kapasiti setiap college berbeza-beza. Dan kita harus ingat juga selepas fasa 1, 17, 18, 19, kita ada fasa 2 dan kita ada fasa 3 yang akan melalui proses isolasi yang sama. So jadi kapasiti bilik mungkin di satu college terhad. So kalau college tu besar dan dia ada banyak bilik, kalau pelajar tu nak stay, dia boleh stay. Tetapi ada college-college kecil yang tidak cukup tempat. So yang ini mungkin kita perlu pindahkan. Dan kita juga tidak menolak kemungkinan para pelajar kita mungkin ada yang tak biasa duduk bersendirian. Nak tahan 10 hari ni pun kita tahu dia apalah nak jadi kan, mak ayah pun risau kan. So kalau dah kes-kes yang sebegini memang kita akan benarkanlah. Tapi harus diingat yang kalau apa pun SOP itu kita perlu berjasa kepada diri. Jadi kita maknanya tak boleh ramai-ramai dalam bilik. Kalau pindah pun mungkin 2 orang atau bilik ikut kapasiti yang sebenar. So jadi pada pelajar yang bertanya, kita tak ada satu jawapan yang ya atau tidak. Okay. Jadi sentiasa bergantung kepada kapasiti dan juga situasi semasa pelajar.
itulah yang saya boleh respon terkait perkara tersebut. Terima kasih Prof. Okey, seterusnya kita akan balik kepada Prof Nurisan. Soalan ni dia tanya kepada kita, boleh ke, perlu ke bawa bantal sendiri waktu nanti sampai ke college? Ke boleh sediakan ke macam mana tu? Pasal bantal tu. Soalan ni memang agak sukar tapi kalau untuk kebaikan saudara-saudari pelajar semua, boleh bawa bantal sendiri bawa bantal sendiri kalau boleh, kerana bantal anda tu lebih selesa saya rasa. Dia ada bau ke apa kan? Kita tak tahu. Jadi mudah untuk dapat tidur yang lebih lena, dapat orang kata kualiti semasa tidur dan lepas itu boleh belajar yang lebih baik. So saya memang mengalu-alukanlah jangan untuk bawa bantal daripada rumah bersama-sama dan bawa ke kolej. Ya, nak bawa bantal ke, nak bawa teddy bear ke, bawa lah. Jangan kongsi. Jangan kongsi saja. Jangan kongsi saja. Ya. Okey, seterusnya, terima kasih Prof. Seterusnya kita akan tanyakan kepada Dr. Kita tanya soalan yang seterusnya. Adakah pergerakan keluar masuk di kampus tu digunakan ataupun tak? Lain-lain kalau macam ada gejala ke, macam mana ke? Alright, untuk selepas tempoh pengetahuan kendiri itu, pelajar dia tidak lagi tertakluk kepada perkara-perkara yang dikenakan suatu pengetahuan kendiri tersebut. Ya, berada di kolej, sekiranya ada masalah kesihatan, contoh bergejala dan sebagainya, rujuk dengan cepat pusat kesihatan universiti, jangan bertanggung. Sebab jika dirujuk dengan cepat, kita boleh dapat memesan penyakit yang lebih cepat, dan tindakan yang kita buat pun, contohnya saringan dan langkah-langkah pengawalan itu boleh diambil dengan lebih efektif lah, dan kita mengurangkan risiko penularan sekiranya ada kepada rakan-rakan pelajar yang lain. Tapi sewaktu berada di kolej, sebenarnya saya difahamkan pelajar dibenarkan untuk membeli barang keperluan dan sebagainya dengan pematuhan kepada SOP. Dan but the advice is, sekiranya tiada sebarang keperluan untuk berada di luar, adalah lebih baik sekiranya kita berada di dalam kampus, kerana dia akan mengurangkan risiko. Sebab kita tak tahu di luar tu, sometimes kita terdedah kepada penularan. Penularan juga, sebab risiko penularan tetap ada walaupun vaksinasi telah dimulakan, tapi kadar jangkitan itu masih tinggi juga. Jadi untuk langkah menjaga-jaga, as much as possible, kita remain dalam kampus. Kita nasihatkan kalau ada gejala jangan keluar masuk lah, duduk je dekat bilik ke ataupun terus rujuk dekat PKK. Seterusnya soalan ni saya nak tanya kat Prof Hadi. Saya rasa mungkin pelajar ni dia tak tengok UKM campus web tu. Jadi dia tanya soalan ni, kalau duduk dekat Selangor ataupun duduk di mana-mana, perlu ke lagi mohon surat Universitas Negeri? Sebab setahu saya kita memang ada borang-borang tu. Jadi mungkin kurang jelas, mungkin Prof boleh jelaskanlah lagi kepada student-student. Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Berkaitan dengan rentas negeri atau rentas daerah, sebenarnya arahan tersebut datang daripada MKN dan juga KKM. So dan arahan-arahan ni kita anggap dia bersifat dinamik. Dinamik ni maksudnya dia berubah. Tapi pada masa kini, especially terutamanya untuk yang datang 17, 18, 19, kita kawasan Selangor ni masih PKPB. So jadi dalam kawasan PKPB, jika adik-adik sekalian daripada Selangor, so boleh terus datang. Tapi kalau negeri lain, arahan rentas negeri masih lagi berbuat kuasa. So sila patuhi arahan daripada MKN lah. Jadi maknanya surat kebenaran PDRM tu perlu ada. Perlu ada. So dan kita nak ingatkan jugalah, surat kebenaran PDRM ni bukan UKM keluar. So pelajar boleh download melalui UKM ke kampus dan bawa surat
surat kebenaran kembali ke kampus kepada polis, kita dah boleh mohon permit untuk rentas ni. Actually itu pun ramai pelajar yang bertanya, ramai pelajar yang ingat UKM yang keluarkan surat rentas negeri, bukan? Kita tak ada kuasa tu, itu kuasa PDRM. Itu kuasa PDRM, tapi gunakan surat kebenaran di dalam UKM kampus untuk mohon dengan PDRM. Mungkin anda boleh download di website, ada borang rentas negeri PKP, bawakan surat UKM tu pergi balai polis, ni tak perlu sign. Surat tu cuma sokongan je, surat yang UKM keluarkan tu sokongan sahaja untuk student-student rentas negeri. Kalau tak ada surat tu kena compound RM10,000. Mana nak cakap bilik RM10,000 tu kan, lagi-lagi student. Okey, soalan ni saya, terima kasih Prof. Soalan ni saya balikkan kepada Dr. Darman. Okey, Doktor, macam saya tak pasti FCAP ada ke tak pelajar master, tapi ada pelajar master yang tanya, kalau anda kata nak balik, mungkin ada keperluan berjumpa SB ke apa ke, boleh ke mohon? Kadang-kadang mungkin mohon kepada fakulti ke untuk keluarkan surat dan sebagainya. Okey, terima kasih. Untuk pelajar master dan pelajar bahasa siswaza, kita masih lagi merujuk kepada 6 kategori yang disenaraikan pelajar yang boleh kembali ke kampus. Okey, maknanya salah satu yang pertama tu adalah bahasa siswaza ni termasuk juga dalam kategori 1, yang mana mereka yang berkeperluan untuk masuk ke makmal, okey, dan juga studio dan sebagainya lah. Okey, tetapi sekiranya pelajar ni hanya keperluannya hanya untuk berjumpa dengan supervisor ataupun penyelia, jadi kita tidak galakkan atau tidak akan benarkan, sebab perjumpaan ataupun perbincangan itu hanya juga boleh berlaku secara dalam kalian. Okey, sebab kita di fakulti hanya membenarkan pelajar-pelajar yang berkeperluan untuk masuk ke makmal, selain menyambung penyelidikan dan sebagainya. Okey, jadi kalau macam pelajar master yang by course ataupun yang pelajar kerja khusus, mereka pun ada bertanya juga sama ada mereka boleh kembali ke kampus atau tidak. Tapi jawapan kita adalah masih lagi kita tidak benarkan. Okey, kita pun telah merujuk kepada ketua program masing-masing. So ketua program kita telah memberitahu, memaklumkan kepada kita bahawa mereka ini tidak ada keperluan untuk kembali kerana semua aktiviti ataupun kuliah dan sebagainya berlangsung atau boleh dijalankan secara dalam talian. Dan sebagai contoh untuk pelajar yang MH ataupun pelajar khusus khusus, mereka yang hanya mereka ada projek ataupun kita panggil projek pendidikan di engineering. Dia pelajar projek 1 dan projek 2. Projek 1 ni kita masih tak benarkan mereka datang ke kampus sebab projek 1 hanya kita minta mereka melakukan kajian literature dan sebagainya. Okay, so projek 2 sahaja pelajar yang kita benarkan untuk kembali ke kampus sebab projek 2 ni memerlukan mereka untuk masuk ke makmal. Tetapi sekiranya projek tersebut juga tidak melibatkan kerja makmal dan hanya melibatkan boleh dilakukan secara di luar dari kampus dan luar dari makmal, itu pun kita tidak benarkan kembali. Dan ini bergantung kepada ketua program dan juga penyelia pelajar masing-masing. Tapi sekiranya ada keperluan dan penyelia pun menyokong, pelajar boleh memohon melalui penyelia masing-masing. Dan penyelia akan memohon kepada fakulti dan dia akan meneruskan akan melihat dan kuasa akan kita berikan kepada pengurusi jabatan atau ketua jabatan lah untuk meneruskan pelajar akan boleh datang ke kampus. Terima kasih Doktor. Maksudnya pelajar betul-betul perlu sahaja boleh mohon kepada penyelia masing-masing, kemudian akan dirujuk kepada jabatan atau fakulti anda lah. Jadi saya harap jelaslah untuk pelajar master-master. Okey, seterusnya saya tanyakan soalan ni kepada Dr. Azman. Student tanya, kalau macam dalam tempoh pemantauan tinggi, boleh ke nak pergi kawan sebelah dua-dua ni pemantauan tinggi? Berbual mungkin nak tengok movie ke agaknya, sebab tu dia bertanya soalan macam ni. Macam mana ni? Alright. Dalam tempoh pemantauan kelili tu, fasa pemantauan kelili ni memang ada larangan yang adik-adik semua perlu observe, ya. Ini penting untuk mengelakkan sebarang risiko penularan berlaku pada 10 hari pertama di mana semua pelajar daripada berbagai tempat di Malaysia sampai pada waktu yang sama. Okay? So ini sangat penting. Antaranya adalah
you have to stay, you kena adik semua kena berada dalam bilik masing-masing sebenarnya. Okay? Dia tidak sebebas waktu berada dalam keadaan yang biasa, di mana you boleh visit, you boleh merawat kawan di bilik sebelah dan sebagainya. Okay? So arahan dia adalah untuk membuat pemantauan kediri di bilik masing-masing. Tetapi sekiranya ada keperluan untuk you pergi ke bilik sebelah, okey, jumpa dengan kawan atas keperluan tertentu, you dibolehkan dengan keadaan SOP yang ketat. Maksudnya ada tindakan dan you pakai mask dan sebagainya untuk mengelakkan the main point, mengelakkan penularan risiko penularan tersebut. Ya, bukanlah macam tak ada larangan langsung, ya, macam keadaan biasa tu tanpa tanpa limitasi. Okey, you boleh tengok movie sama-sama, ya, boleh lepak sama-sama, berkongsi bantal dan sebagainya, ya. Yang tu memang tak boleh, tak dibenarkan. Okey, jadi semasa pemantauan kediri itu you kena ada banyak limitasi yang memang you have to observe. Cuma dalam keadaan tertentu macam doktor cakap, kalau perlu betul-betul, dan you kena jaga SOP. Kalau boleh, elak-elakkan pergi bilik kawan sebelah. Kalau rindu, video call je. Kat sebelah tu video call je. Sekarang mudah. Semua kat hujung jari. Nak contact kawan sebelah, WhatsApp boleh, video call boleh, sebagainya dan sebagainya. Nak tengok movie pun sekarang ada apps. Kita tengok movie sama-sama secara online. So tak payah nak jumpa kan, nak berpeluk, nak tidur tutup mata. Jangan. Kalau boleh, elakkanlah perkara tersebut. Okey, terima kasih doktor. Seterusnya, soalan ni saya tanya kepada Prof. Nisan. Ada pelajar-pelajar tahun 1 ni lah, mungkin dia tak tahu kan, baru nak masuk. Tanya, boleh kita nak buat kereta dari tahun 1? Tanya gitu. Mungkin senang nak bergerak ke, tapi kita tak ada tukar kunci sangat kalau yang online kan. Jadi macam mana tu? Yang ini untuk tahun 1, sepanjang yang saya tahulah peraturan untuk tahun 1 ni tidak digalakkan untuk membawa kereta. Jadi itulah orang kata peraturan yang kita tengah pakai daripada dulu lagi. Maknanya memang kita tak galakkan untuk tahun 1, so kita dah sediakan kemudahan seperti bas dan juga mungkin Grab yang boleh kita gunakan kalau perlu ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Dan yang saya nampak lebih penting di sini ialah bagaimana peranan anda dalam masa pemantauan kediri. Yang itu sepatutnya perlu ditanya dengan baik, supaya apa yang berlaku ialah anda akan berada dalam bilik masing-masing, dan kita memang tak benarkan anda bergaul dengan kawan sebelah bilik dan sebagainya. Kena patuhi. Dan pada waktu itu juga bila hendak ke kafe, kita ada kafe yang untuk pemantauan kediri dan juga kita ada zon yang untuk pelajar-pelajar kita yang sedia ada. Maknanya mereka tak akan bercampur semasa zon tersebut. Jadi hanya pelajar yang pemantauan kediri saja perlu beli secara take away, maknanya secara bungkus, dan kembali terus ke dalam bilik. Maknanya tak merayau-rayau, berjumpa kawan-kawan dan sebagainya, dan terus masuk ke dalam bilik. Dan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh PKU dan juga pihak perumahan. Jadi sebagai polis ni kita cuba nak pastikan bahawa penularan wabak ini dapat kita kekang selama 10 hari, dan selepas itu anda semua bebas untuk pergi ke mana-mana, tetapi tetap mengikut SOP yang telah ditentukan oleh MKN, oleh KMM dan juga oleh pihak fakulti dan juga oleh. So yang itu yang perlu diberi perhatian. Untuk bawa kereta tahun 1, tahun 2 nanti insya-Allah kita bawa. Mungkin nak pergi makan pizza ke apa, tak apa, jangan risau, kita ada Foodpanda, Grab, kita ada order je. Boleh selamat. Okey, terima kasih Prof. Sama-sama. Okey, ini soalan terakhir sebelum kita berehat. Saya nak tanya kepada Prof Adi. Student tanya kat kita ni, ada buku lagi ke fasa permohonan baru selepas permohonan yang sebelum ditutup? Terima kasih ya. Itu soalan yang ramai pelajar tanya. Kita masuklah pelajar fasa siswa baru. Jadi fasa ni permohonan baru ni memang kita akan buka. Itu selepas 17, 18, 19. Because dalam tempoh 17, 18, 19 ni baru kita tahu kapasiti sebenar yang akan masuk. Jadi sebelum ni kita boleh andaikan dengan indikatif sajalah. Mungkin ada pelajar yang last minute tak datang.
Atau mungkin ada pelajar yang ibu ayahnya berpandangan lebih baik berada di rumah. So, jadi kapasiti sebenar tu selepas ditolak bilangan pelajar yang tidak hadir, no show lah kita kata. So bilik-bilik ni akan diapungkan kembali, okay, dan dibuka dalam sistem. Okay. So jadi kita sedang berbincang dengan pihak GP, okay, berkaitan dengan sistem UKM ke kampus. Okay. Mungkin akan dibuka semula pada 20 hari bulan. Okay. Tapi ini sedang dalam perbincangan lah. Tapi untuk menjawab soalan yang bertanya tadi, ya, kita akan buka untuk sekian tambah, mungkin ada yang selepas, okay, ataupun ada masalah internet yang kita boleh nak, okay. Tetapi boleh sentiasa rujuk lah, okay, sistem UKM ke kampus yang akan kita gunakan untuk semester ini. Tak payah nak risaulah kalau macam anda kata anda lepas pandang hari tu ataupun tak sempat nak balik, kita akan buka balik sistem tu dalam mungkin 20 hari bulan. Kalau tak kan akan dimaklumkan oleh SHP mungkin melalui email dan sebagainya. Okay, so kita dah habis untuk untuk ni. Sekarang kita akan berehat sebentar. Kita akan masuk ke dalam sesi yang seterusnya. So kita jumpa sebentar lagi.
kembali lagi dalam sesi kali ini adalah sesi Q&A daripada YouTube dan juga Facebook. Kita yang soalan pertama ni saya sebutkan namanya Hazira Azmi. Saya tunjukkan soalan ni kepada Prof Haji. Dia bertanya, saya perlu balik ke kampus di UKM Khamis ni di bawah fasa 1 kategori 1. Tapi di UKM kampus saya masih belum ditetapkan Kolej Kediaman. Jadi macam mana? Okey, terima kasih Hazirah dan bertanya. Okey, pihak Kolej UKMKL sedang menyusun penempatan. Okey. Biasa untuk UKMKL KTSN. Okay. So memang kita seperti yang pelajar-pelajar di KTSN dia maklum, kita sedang dalam proses memperbaiki infrastruktur buku. Okay, so jadi terdapat bilik-bilik yang kita perlu tutup lah. Okay, dan pihak PTSN sedang menyusun para pelajar. Mungkin ada yang perlu ditempatkan di TDI. Okay, dan bas akan disediakan oleh pihak UKMKM. So yang perkara ini sedang disusun dan mungkin boleh berhubung terus dengan pihak KTSN. Okay, pejabat kolej untuk tahu lebih lanjut lah. Itu je lah saya boleh respon berkaitan dengan UKM KL. Yang dibagi juga dah ada soalan ditanya berkaitan dengan sistem. Yang dibagi juga kita mungkin sedang dalam proses. Sebab kita sih boleh mungkin menjaga kemasukan pelajar maknanya ke kolej asal seperti yang diputuskan oleh Kementerian Universiti. Jadi mungkin kita perlu menyusun beberapa perkara. So insya-Allah sepatutnya esok dah dapat jawapan. InsyaAllah esok boleh tengok balik dekat UKM tu campus nanti sama ada dah dapat ke belum kolej. Okey, terima kasih Prof. Okey, seterusnya soalan ni saya kira agak popular di kalangan kawan-kawan saya juga, daripada Ali Ashraf FF, dia punya nama dia. Mungkin saya boleh tunjukkan soalan ni kepada Dr. Azman ataupun dia tanya Raya boleh balik tak? Macam mana tu? Raya boleh balik tak? Soalan yang kontroversi pada saya. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya, iaitu saudara Raya boleh balik tak? Raya memang insya-Allah kalau diizinkan oleh pihak kerajaan kita boleh balik lah. Pada waktu ini memang tiada halangan lah untuk balik beraya. Tetapi itu tertakluk kepada keputusan kerajaan dan juga MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, tertakluk kepada peraturan-peraturan semasa yang akan ditentukan oleh pihak kerajaan. Jadi buat masa ini memang kita tak ada halangan lah untuk balik beraya. Cuma selepas balik beraya, kalau kita ikut peraturan pada saat ini, pelajar yang ke kampus, ke universiti perlu melakukan pemantauan kendiri, pemantauan kendiri selama 10 hari di kolej seperti biasa. Okey, jadi itulah kepada siapa yang hendak balik dan bila nak mahu kembali ke kolej ataupun ke universiti perlu mematuhi pemantauan kendiri selama 10 hari. Yang itu yang saya nak tegaskan di sinilah. Maknanya raya tetap boleh raya. Nak balik ke universiti kena pemantauan kendiri selama 10 hari. Terima kasih Prof. Maknanya nanti kita tengok juga keadaan kalau MKN gunakan tak perlu nak surat rentas negeri, terus je rentas negeri. Tapi kalau kena rentas negeri, kena ada surat polis dan sebagainya, perlu ikut prosedur yang dikeluarkan MKN. Sebab UKM pun ikut MKN. Kalau tak, kalau kita suka-suka je tak boleh. So nanti tak boleh balik ke tak boleh balik pada waktu tersebut adalah berdasarkan MKN sendiri. Harapnya Alif dapat penjelasan pada soalan ini. Okey, baik, seterusnya soalan ni daripada Nur Izwana Muhammad Anwar. Saya tanyakan soalan ni kepada Dr. Azman. Dia tanya kalau mungkin dia nak balik dari rumah ke UKM, boleh ke? Apa-apa SOP ke? Mungkin rumah dia kat Bali ke macam mana? Okey, untuk Nur Izwana sekiranya tidak pulang balik ke UKM dan pelajar lain lah, dibolehkan ya. Tapi pelajar yang masih pulang alik ni perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, seperti mana SOP yang perlu dipatuhi oleh staf yang pulang alik dalam kampus ya.
So kita ada, contohnya kita ada health declaration form yang kita perlu isikan, okey, dan kita perlu ada SOP untuk masuk ke dalam kompleks bangunan fakulti dan sebagainya, untuk SOP di lab dan sebagainya pun perlu diobserv juga, ya. Okey, dan sekiranya bergejala, okey, dan ada berisiko, ya, health declaration form tu kalau ada sebarang faktor risiko memang akan tidak dibenarkan masuk ke dalam kampus. Okey. So perkara itu kita akan jelaskan sekiranya ada dapat persoalan, saya akan jelaskan. Mungkin Dr. Azman boleh tahu kat mana yang dapat form Health declaration form tu kita boleh dapat daripada web, daripada portal pelajar, ya. Okey, dari website PKU pun kita boleh dapatkan juga. Terima kasih Dr. Azman. Seterusnya soalan ni saya tanyakan kepada Prof lah. Daripada Bon Zihao, dia tanya, kalau selepas sampai ke UKM boleh tak kami pergi untuk ambil kunci kolej dulu baru ambil barang dari kereta? Takut ada kemungkinan akan diambil. Mungkin dia cakap ambil kot, diambil. Macam mana soalannya tu? Okey, terima kasih kepada Bon Zihao. Masa sampai di UKM, orang pertama anda jumpa adalah PKU lah. Okey, PKU yang akan membuat saringan sama ada anda boleh masuk ke UKM atau tidak. Jika boleh, dia akan berikan gelang yang berwarna biru. Betul. Gelang yang berwarna biru, dan bila gelang berwarna biru ni maknanya dia akan datang ke kolej. Datang ke kolej untuk mengambil kunci. So, bila sampai saja di kolej, jangan risau, you turunkan barang sekali dan ambil kunci, terus masuk ke dalam bilik. Terus masuk ke dalam bilik. Kita tak ada masa untuk kita berbual-bual dan sebagainya, sebab kita nak pastikan bahawa pematuhan SOP itu dapat kita ikuti dengan baik. Jadi angkat beg, terus bersama-sama ke kaunter, ambil kunci dan terus ke bilik. Terus saja ke bilik, dan ibu bapa hanya drop saja pelajar tersebut tempat yang telah kita tentukan di kolej masing-masing. Kita ada tempat penurunan barang, terus ambil kunci, masuk ke dalam bilik. Dan bilik itu adalah bilik pematuhan kendiri yang perlu diikuti oleh semua pelajar. Jadi kita tak nak ada pelajar yang akan ulang alik 2-3 kali. Sekiranya barang itu banyak, dia akan dibantu oleh sukarelawan yang telah kita lantik seramai 20 orang di setiap kolej untuk membantu anda semua untuk membawa barang-barang ke dalam bilik. Ke dalam bilik, saya faham kita akan sanitize barang-barang mereka. So ada kita akan pastikan barang mereka di-sanitize, barulah kita bawa masuk ke dalam bilik masing-masing. Jadi itulah prosedur dia. Kita tak nak ada yang boleh lepak, berbual-bual di koridor dan sebagainya, sebab kita nak elakkan sebarang jangkitan yang boleh didapati ketika kita sedang hang around, maknanya kita melepak, berbual dan sebagainya. Jadi kita boleh drop saja dan bawa ambil masuk ke dalam bilik. Jadi itulah proses pantas lah. Proses dia memang pantas, tangkas lah, agile. Terima kasih Prof. Tapi saya rasa soalan ni pun saya nak tunjukkan kat Prof juga. Sebab saya rasa yang ni dah diterangkan dalam video. Tapi tak apa, kita baca lagi soalan ni daripada Si Raras. Dia tanya, ibu bapa boleh ke tolong angkat barang masa pendaftaran nanti? Ya, itu kalau boleh kita tak galakkan. Kita tak galakkan ibu bapa mengangkat barang untuk bawa ke dalam kolej, sebab kita pun tak nak ibu bapa nanti akan terdedah juga. Betul, terdedah juga. Sebab mereka tak tahu pada ramai pelajar di sana. Jadi kita tak nak mereka juga terdedah. Dan apa yang kita lakukan ialah kita ada sukarelawan yang akan pasti membantu mereka kalau ada mereka ada barang yang banyak dan sebagainya, kan. Jadi yang itu kita dah pastikan. So jangan risaulah, pihak kolej dah melihat semua kemungkinan yang akan berlaku, dan kita dah sediakan sukarelawan kita yang akan patuh kepada SOP. Sukarelawan pun akan patuh pakai sarung tangan, pakai mask, pakai face shield dan sebagainya untuk mengelakkan wabak ini dijangkiti oleh mereka. Jadi mereka pun akan mematuhi semua SOP yang diperlukan sebelum membantu
rakan-rakan yang akan datang pada 17 Jaga baik-baik lah. Yes, kita jaga kita. Okey, terima kasih Prof. Sama. Baik, seterusnya daripada PKX, saya tak tahu macam mana nak sebut. Saya tujukan soalan ni kepada Prof Hadi. Ditanya kalau hari tu tak sempat nak buat pengesahan di UKM campus tapi nak balik UKM, macam mana? Ada peluang ke nak balik lagi ke UKM? Okey, terima kasih PIKX. Okey. Seperti yang kita sebut tadi, sistem UKM untuk kampus akan dibuka dahulu. Jadi kita mohon pelajar sabar sedikit lah. Okay, tunggu tarikh yang akan diumumkan oleh pihak ECP untuk membuka sistem. Okay, kita nak ingatkan pelajar selagi tak dapat kebenaran di UKM untuk kampus, jangan balik dulu. Okay, because kita sedang menyusun pelajar dengan teliti untuk kita elakkan human traffic. Kita tak nak berlaku banyak pergerakan pelajar-pelajar yang tiba-tiba datang. Okay. Jadi tunggulah dalam sistem. Itu kemungkinan 20 hari bulan. Dan kita akan lihatlah nanti sesuaikan bergantung kepada bilangan semasa lah oleh kapasiti pelajar. InsyaAllah ada peluang. Allah ada peluang. InsyaAllah. Jangan risau. Jangan risau. Terima kasih Prof. Tapi soalan itu saya nak tunjukkan kat Prof juga. Okey. Dia tanya kalau macam dah buat pengesahan tapi tak check in, tak datang kampus, supaya yuran. Okey. Terima kasih Ika Anwar. Terima kasih. Soalan yang kita pun dapat banyak keadaan kaitan dengan yuran kolej. Okay. So untuk semester ini yuran kolej maknanya kalau pelajar tidak hadir, kita tak akan kenakan yuran. Okay. So jadi pelajar tak perlu risau. Okay, walaupun dia dah buat pengesahan di kampus, kalau dia tak hadir, selagi dia tidak hadir, kita tak akan kenakan yuran. Dengan syarat tiada barang di dalam bilik dan dia tidak memegang kunci. Ini